Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, selamat petang kepada semua rakan serta follower di page FTR Bidadari Solution. Okey, apa khabar anda semua hari ini? Adakah sihat dan dalam keadaan yang baik-baik? InsyaAllah, Solehah doakan agar semuanya dalam keadaan sihat walafiat, sentiasa dalam jagaan dan perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah dipermudahkan dan juga lancar setiap urusan yang kalian lakukan pada hari ini. InsyaAllah dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, boleh tolong share dan boleh tolong kongsikan laju-laju Solehah punya link page live pada hari ini, supaya lebih ramai orang yang akan dapat manfaat daripada perkongsian ilmu yang berkat, insyaAllah. Okey, hari ini merupakan sharing ilmu daripada Solehah, tajuk yang ke-69 pada sesi tahun 2021. Alhamdulillah. Okey, thank you yang sudi sharekan. Alhamdulillah. Hai. Waalaikumsalam Kak Syawira. Hai Kak Zurinawati. Alhamdulillah. Hai Reha. Okey, Alhamdulillah yang bersama dengan Solehah pada petang ini. Tajuk hari ini adalah doa agar kita boleh mendapat hidayah dan juga petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Kerana hati kita manusia mudah berbolak-balik. So, untuk mengatasi masalah ini, hendaklah kita selalu berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan minta Allah jaga hati kita, insya-Allah. Okey, sebelum tu jom sama-sama kita berselawat dan juga berdoa. Semoga Allah memberkati majlis ilmu kita pada petang ini, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya Mujib. Okey, thank you. Hai, waalaikumsalam. Hai Angga Masyita. Okey, alhamdulillah. So bagaimana kita nak memohon hidayah dan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita kekal dalam hidayah, agar kita sentiasa memperoleh iman yang sentiasa kental, iman yang sentiasa bercambah. Kita kalau boleh, kita tak nak iman kita turun, down dan semakin teruk, tetapi kita nak iman kita semakin berkembang, semakin subur, semakin meningkat. InsyaAllah itulah tanda bagaimana kalau kita ni sentiasa berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala pertolongan kita hanyalah harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah menjadi ukuran iman kita, sama ada iman kita ni naik ataupun turun, atau iman kita ni still di level yang sama je, tak ada peningkatan. So insya-Allah sama-sama kita muhasabah diri, dan Solehah nak share dengan anda semua bagaimana kita nak memohon hidayah dan juga kita nak memohon petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak Allah sentiasa jaga kita, kita nak Allah sentiasa berikan kita rahmat, kita nak sentiasa dalam jagaan Allah, nak iman kita ni sentiasa bercambah, insya-Allah. Okey, yang pertama, doa yang pertama yang kita boleh amalkan ialah Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Maksud doa ni adalah ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau bolak-balikkan hati kami sesudah Engkau memberi hidayah kepada kami, ya Allah. Jangan bolak-balikkan, dan sesungguhnya Engkau Maha Pemberi dan pengunia hati yang sentiasa dekat denganmu, ya Allah. Sesungguhnya Allah tu Maha Memberi. So dekat sini kita kena serah kepada Allah total 100%. Kita tahu hati kita ni, hati manusia ni Allah yang pegang. Andailah saat ini kita sedang berdakwah, namun kita dakwah, kawan kita tak nak dengar cakap kita, kawan kita tak endahkan kita, malah orang peli-peli kita. So adakah kita nak give up? Of course tidak. Sebabnya kita kena yakin seseorang tu memperoleh hidayah dan mendapat petunjuk daripada Allah tu dengan izin Allah. Kalau Allah tak izinkan, walau kita berusaha macam mana pun, Allah tak izinkan, maka kita tak akan terjadi, tak akan bergerak. Walau satu zarah tu, walaupun kita berusaha macam-macam, tetapi
kita sebagai hamba kena sedar dan kita kena yakin bahawa Allah lah yang memegang hati manusia, dan Allah juga boleh membolak-balikkan hati manusia. Sebab tu pentingnya doa pada hari ini, kita mohon dikekalkan hidayah. Yes, mungkin pada masa ini kita elok jaga aurat, jaga akhlak kita, jaga kebaikan dalam diri kita. Namun andai ada sesuatu yang boleh mengundang murka Allah, Allah boleh balikkan sekelip mata hati kita. Mungkin kita boleh jadi sebaliknya dan lebih teruk daripada kita yang sekarang. Sebab tu inilah doa yang paling penting. Setiap kali lepas kita solat, doa ni lah yang kita kena selalu baca. Sebab kita tak semestinya pengakhiran kita adalah sebegini yang kita yang sekarang. Mungkin orang takut nak berubah, takut nak bertaubat sebab dia trauma dengan kisah silam dia. Dia suka mengaitkan kisah silam dia tu. Dia sampai cakapkan, aku tak boleh nak berubah lah. Dulu aku tak tutup aurat, dulu aku buat maksiat macam-macam, aku curi duit orang, aku berzina. So dekat sini dia orang kata dia risau dengan kisah silam dia. Sebab tu, saudara selalu ulang-ulang, kisah silam kita bukan pengakhiran kita. Boleh jadi kita yang dulu teruk, boleh jadi kita yang dulu buruk tu, boleh Allah bolak-balikkan, Allah beri hidayah kepada kita, and then kita jadi Muslim yang lebih baik, beramal soleh, beriman. Sebab tu kita selalu kena minta doa dengan Allah. Ya Allah, jangan bolak-balikkan hati kami. Sesudah Engkau beri hidayah, ya Allah, kekalkanlah hidayah tu dalam diri kami. Sebab ada orang expect, aku buat baik ni, sudah tentu aku masuk syurga. Aku buat jahat ni, dah tentu tempat aku di neraka. Kita tak boleh cakap macam tu. Sebab pengakhiran kita belum tentu lagi itu. Pengakhiran kita adalah bila saat kita dah mati nanti, kita dah hembuskan nafas terakhir, itulah saat akhir kita. Namun, kita punya pengakhiran bukan cukup setakat di dunia. Lepas habis alam dunia, kita akan masuk alam kubur, kita masuk alam barzah, kita masuk alam penghitungan, kita masuk alam Allah nak tentukan sama ada kita di syurga atau neraka. Semua tu proses. Bukannya kita nak cakap aku baik sekarang, aku of course confirm masuk syurga. No. Tetapi biarlah kita doa setiap hari, ya Allah, masukkan aku ke dalam syurga tanpa azab, tanpa hisap. Doa sebegitulah yang paling baik sebenarnya. Jangan kita rasakan diri kita baik sekarang, kita confirm baik. Sebab Allah ni nak bolak-balikkan hati manusia ni sekelip mata je. Boleh jadi hari ni kita jahat, tetapi boleh jadi esok lusa kita akan jadi sebaik-baik hamba. Sebab Allah bagi kita hidayah, Allah bagi kita hati serta petunjuk ni sekelip mata je. Kun fayakun. Sebab tu kita tak boleh cakap bongkak, kita tak boleh cakap besar, aku baik, aku confirm masuk syurga. No. Kita tak boleh nak meyakinkan diri kita bahawa kita ahli syurga dan orang lain ahli neraka. Lagi-lagi kalau kita sanggup berkata-kata engkau confirm tempat engkau di neraka. Tak boleh cakap macam tu. Kita dilarang sama sekali dan berdosa besar kalau kita menerakakan orang. Sebab orang yang akhlaknya baik, dia takkan judge seseorang tu kerana buruk akhlaknya saat itu. Kerana Allah beri hidayah tu bila-bila masa je, anytime. Sebab tu kita, bila kita tengok orang buat jahat, orang buat salah, kita tak boleh hukum dia. Tetapi peranan kita apa? Peranan kita adalah kita tarik tangan dia. Kita ajak dia untuk turn back to Allah. Itu adalah sebaik-baik da'i. Bukannya kita hentam dia, bukannya kita hukum dia. Macam mana dia nak berubah kalau kita makin hukum dia, makin kita hentam dia? Sedangkan dia perlukan support daripada kita. Dia perlukan doa daripada kita. Kita kalau nak orang buat baik, kita doakan dia agar Allah beri dia hidayah. Mungkin sekarang dia tak tutup aurat, tetapi kita tak boleh memburukkan dia. Boleh jadi satu hari nanti, dialah orang yang paling menutup aurat dan paling solehah. Sebab Solehah pernah dapat seorang pembaca anda solehah, di mana sebelum ni zaman jahiliah dia tak pakai tudung, free hair. Namun bila dia dah mengenali ilmu Allah, bila dia dah mendekati ilmu Allah dan dia selalu berubah nak jadi lebih baik, dia ubah slow by slow. Daripada pemakaian dia, pertuturan dia, percakapan dia, semua yang baik-baik, semua yang indah yang kita nampak. Kerana itulah hidayah milik Allah. Hidayah akan Allah berikan kepada mereka yang sangat bertuah. Dan Allah boleh tarik hidayah sekelip mata.
andai kita kufur nikmat. Allah boleh tarik hidayah sekelip mata andai kita bongkak, ujub, riak, takabur dengan apa yang Allah berikan kita saat ini. So hati-hati, jangan main-main nak judge orang yang buruk-buruk, tetapi doakan yang baik-baik buat dirinya, dan insya-Allah doa yang baik akan berbalik kepada diri kita semula, insya-Allah. Okey, doa yang kedua adalah kita kena amalkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya muqallib al-qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, kekalkan aku, berikan hatiku ini agama yang mantap, iman yang teguh, dinik. Kita nak Allah berikan kita agama Islam yang sebenar-benarnya, iaitu agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai wahyu daripada Allah. Inilah yang kita nak pegang sehingga akhir hayat kita. Sebab kalau kita mengaku kita beriman, kita mengaku kita agama Islam, namun kita tak mencorakkan bahawa kita beramal sebagai orang Islam, Islam hanya pada nama IC, is a nothing. Sebab tu bila kita sedar kita Islam, kita beragama Islam, kita hendaklah menjalani aktiviti, amalan, cara hidup, ibadah seperti orang Islam. Jangan kita mengikuti orang kafir, jangan kita mengikuti budaya-budaya yang songsang. Kita orang agama Islam, kita melakukan ibadah seperti orang Islam. Yang Nabi ajar, yang sahabat Nabi anjurkan, yang kita memang belajar daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan kita beramal seperti agama yang lain. Contohnya, kita pergi ke gereja, tiba-tiba kita orang Islam ni, tapi kita nak melawan hukum Allah, sampaikan kita sanggup pergi ke gereja, sampaikan kita seseorang tu sanggup untuk ubah agama, murtad, sanggup nak tukar IC, nama di IC tak nak nama orang Islam, nak tukar nama glamour. So kita tak boleh macam tu. Sebab itu kita minta Allah berikan kita hidayah, berikan kita agama Islam yang kekal. Jangan kita sampai satu hari nanti Islam tu hilang daripada kehidupan kita. Kerana Islam tu adalah agama yang syumul, Islam tu adalah agama yang universal, Islam tu adalah agama yang memang sentiasa selamat hingga hari kiamat. Dan kita adalah umat Nabi Muhammad. Kita kena beramal, kita kena jaga selawat kita, kita kena jaga solat kita, kita kena jaga zikir kita, insya-Allah. Hai, waalaikumsalam. Hai Puan Lutfiah Ibrahim, alhamdulillah. Okey, yang ketiga, bagaimana lagi kita nak memohon hidayah dan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Yang ketiga adalah banyakkan istighfar. Sebab kita tak nak apa yang mengganggu penyakit hati dalam diri kita ni, dia menjadi sarang, ia menjadikan diri kita ni semakin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yes, iman kita ni kadang-kadang senipis kulit bawang je. Iman kita ni kadang-kadang seringan kapas-kapas berterbangan. So kita tak boleh nak lawan hukum Allah. Kita hendaklah minta doa dengan Allah, minta Allah kekalkan hidayah, minta Allah berikan kita agama Islam yang terindah dalam diri kita, minta Allah dakap hati kita, minta Allah jaga hati kita, dan banyakkan beristighfar. Hidup kita pada hari ini hendaklah kita banyak istighfar. Kita banyak istighfar, jangan tinggalkan istighfar. Kerana istighfar itu maksudnya, ya Allah, aku mohon ampun daripada Allah yang Maha Agung. Sebab tu saya kata, dalam guru Usrah Salihah saya kata, kalian kalau tak nak istighfar yang lalai, istighfarlah yang bermanfaat. Istighfarlah yang fokus dan penuh penghayatan. Apa maksud istighfar yang fokus? Istighfar yang fokus tu adalah bila kita baca Astaghfirullahalazim, dalam hati kita terasa maksudnya adalah, ya Allah, aku mohon ampun kepada Engkau yang Maha Agung. Kita minta sungguh-sungguh, lafazkan istighfar tu dengan sepenuh hati. InsyaAllah bila kita lafazkan istighfar dengan sepenuh hati, kita akan menitiskan air mata mengenang dosa-dosa kita yang terlampau banyak. Kita akan berasa insaf dan tak nak lagi ulang, ya Allah. Aku banyak dosa ni, ya Allah. Aku tak layak untuk masuk ke syurga-Mu, ya Allah. Tapi aku tak sanggup nak masuk ke dalam neraka-Mu, ya Allah. Seksa api neraka terlampaulah pedih. Tak tergambar dengan kata-kata betapa dahsyatnya azab api neraka, ya Allah. Aku tak sanggup, ya Allah. So dekat sini, bila kita selalu beristighfar, insya-Allah Allah akan cuci dosa-dosa kita. Allah akan sentiasa angkat segala kesulitan hidup kita, segala dosa-dosa kita, ibarat akan berterbangan. Dan bila mana kita banyak sujud,
Sebenarnya sujud tu adalah proses bagaimana kita nak keluarkan, nak gugurkan dosa dalam diri kita. Diri kita penuh dengan dosa. Diri kita banyak dosa yang kita lakukan setiap hari, antara kita sedar dan kita tak sedar. Dan kadang-kadang kita yang tak sedar tu yang bahaya. Kalau kita sedar, kita mengaku kita salah and then kita bertaubat, maka kita akan selamatlah. Tetapi kalau dosa yang kita tak sedar ni, na'udzubillah min zalik. Semoga Allah ampunkan kita semua, insya-Allah. Okey, yang keempat, banyakkan doa, banyakkan solat taubat. Sebelum tidur lakukan solat taubat 2 rakaat je, sekejap je, tak lama, tak sampai 5 minit. Ambil masa sekejap sebelum tidur. Yelah, tidur adalah mati yang sementara. Mana tahu Allah tarik nyawa kita sebelum waktu kita tidur, kita tak tahu kan. Sebab tu memang kita disarankan untuk buat solat sunat taubat 2 rakaat sebelum kita tidur, supaya jiwa kita sentiasa bersih, jiwa kita dapat menghadap Allah dengan tenang, insya-Allah. Kita tak tahu, mungkin kita adalah salah seorang yang tiba-tiba Allah jemput kita waktu kita tidur, kita tak tahu. Tapi memang banyak kes orang yang meninggal ketika tidur. Sebab tu disarankan lakukan solat sunat taubat 2 rakaat sebelum tidur, insya-Allah. Kita nak diri kita ready, bersedia menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kelima, cara untuk memohon hidayah dan petunjuk daripada Allah adalah banyakkan ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Banyakkan ta'awuz. Sebab kadang-kadang kita tak tahu syaitan ni banyak sangat ganggu kehidupan kita. Kejap-kejap kita nak solat sunat tu, boleh syaitan sempat berbisik kat telinga kita, tak apa, makanlah dulu. Kau lapar kan? Kau makan dulu. Solat sunat ni esok lusa pun boleh buat. Tu tugas syaitan. Sebab tu kita selalu kena ucapkan ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebab syaitan ni, dia punya dahsyat, dia punya hasutan tu sampai buatkan diri kita tak jadi nak beramal, buatkan diri kita tak jadi nak teruskan ibadah. Tu adalah tugas syaitan. Kalau kita rasa malas, kalau kita rasa lemau, kalau kita rasa tak bermaya tiba-tiba, itu adalah kerana hasutan syaitan. Syaitan, tugas dia adalah menyesatkan manusia. Namun syaitan hanya kalah kepada satu golongan. Syaitan dalam Al-Quran kalah pada golongan yang ikhlas dalam ibadah. Syaitan tak boleh lawan golongan ni. Satu je, mereka yang ikhlas dalam ibadah, mereka yang mukhlis adalah antara pemenang yang dapat melawan syaitan laknatullah. Sebab tu ikhlaskan dalam ibadah. Jangan buat ibadah kerana semata-mata nak harapkan balasan Allah. Jangan buat ibadah hanya kerana nak pujian manusia. Tetapi tunduk dan patuhlah kepada Allah. Beribadah dengan seikhlas hati. InsyaAllah kita nak istiqamah pun mudah. Kita nak istiqamah pun mudah kalau kita dapat melawan segala hasutan-hasutan syaitan, insya-Allah. Ikhlas dalam ibadah, anda menang dan dapat melawan godaan syaitan dengan sangat mudah, insya-Allah. Okey? Semoga bermanfaat perkongsian Solehah hari ini, insya-Allah. Solehah doakan agar anda semua sentiasa sampai akhir hayat mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan Allah bolak-balikkan hati kita. Minta doa tu setiap hari. Setiap hari. Sekarang ni memang Solehah latih diri Solehah. Solehah mesti sebut doa tu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sebabnya kita tak tahu pengakhiran hidup kita macam mana. Minta-minta husnul khatimah lah, pengakhiran yang baik, insya-Allah. Kita takut kalau tiba-tiba Allah bolak-balikkan hati kita. Ya Allah, na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah min zalik. Janganlah ya Allah. Jagalah dan tetapkan hatiku di sini demi agama, demi dakwah, demi perjuangan Rasulullah dan demi sunnatullah, insya-Allah. Okey. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.